were struck today by heartbreaking new videos from the ferry disaster off South Korea. In this one, trapped passengers are seen through the windows desperately trying to break the windows to escape. Rescuers just outside could do nothing as the ship sank. Disebabkan seorang yang mempunyai sifat pentingkan diri sendiri, 250 pelajar sekolah menengah meninggal dunia. Nobody do it like this. I'm on that next level, next level on the next. Hello. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang mengenali Alia. Tulus, ikhlas, kita kosong-kosong. Okay? Seperti biasa, tak boleh nak tak spek di sini ya, kerana kita ada reflection. Okay. Hari ni, benda ni Alia dah lama dah nak cerita, tapi Alia postpone. So hari ni baru berkesempatan untuk Alia bercerita satu kisah yang tragis. Hampa pernah ingat tak? Kita masa zaman-zaman sekolah, especially sekolah menengah lah kan, kita ada kawan yang duduk sebelah kita, yang rapat yang kita, yang suka belajar sama-sama, bergurau sama-sama. Sampai sekolah menengah dulu ataupun sekolah rendah lah, ada lawatan sambil belajar yang cikgu anjurkan. Hampa syok tak? Mesti syok kan, mesti excited weh. Mesti aku nak pergi weh, aku nak pergi kawan-kawan aku kan. Lain tau kalau kita ni macam jalan dengan kawan-kawan, dengan family lain. So memang tobat excited habis, walaupun balik nanti dah tahu ni 90% mak takkan bagi. Sebab hampa tu, you know lah kan, mak ayah mesti risau hampa nak pergi mana-mana kan. Tapi confirm memang hampa akan syok. Sebab apa? Sebab dengan kawan-kawan. Betul tak? Betul tak? Kalau hampa cakap tak betul, hampa tipu. Hampa tipu weh. Hampa 아니 구조대가 오면 얼마나 위험한 상황이냐고요. 지금 구조대 와도 300명을 어떻게 구합니까? 이거 어떻게 합니까 내가. Kisah yang Alia nak ceritakan ini adalah kisah tragedi tenggelamnya kapal SeaWorld pada 16 April 2014. Tercatatlah sebagai satu sejarah hitam, sejarah transportasi Korea Selatan apabila tenggelamnya kapal SeaWorld pada ketika itu. I'm not sure you guys pernah dengar ke tak pasal tragedi kapal ni. Okay, kapal ni adalah kapal SeaWorld yang mempunyai 476 penumpang dan anak kapal. Kebanyakan penumpang dekat kapal ni adalah student pelajar dari Daewon High School in Asan City. Mereka ni macam pergi lawatan lah, lawatan melancong macam tu. Dan kapal itu dalam perjalanan dari Incheon menuju ke Pulau Jeju. Kira-kira pukul 8.30 pagi, satu pusingan yang dibuat secara tiba-tiba menyebabkan kapal itu menjadi condong dan sengit sebelah. Anak kapal mula keluar dari tempat mereka apabila menyedari kapal tu mula menyengit. Okay. Pada pukul 8 pagi, kapal SeaWorld sudah condong sebanyak 30 darjah dan bekalan lampu di dalam kapal sudah terpadam. Kapten ferry ni, kapten SeaWorld punya kapal ni, dia mengarahkan agar penumpang-penumpang semua duduk dekat tempat masing-masing, tunggu supaya anggota penyelamat tu datang untuk selamatkan. Tapi kapten kapal dan beberapa anak kapal yang lain melarikan diri daripada kapal SeaWorld tu yang nak hampir tenggelam tu tanpa sebarang maklumat. I mean like, depa yang keluar dulu. Padahal depa ni patutnya arahkan budak-budak tu supaya keluar daripada kapal tu, sebab kapal tu yang betul-betul dah sengit. Kapal tu 45% sengit, macam sebelah macam tu tau. So mereka macam tak boleh bergerak. Mereka ni macam tak boleh nak berdiri betul-betul.
Mereka terpaksa jalan sengit. Okay, cuba bayangkan, hampa duduk dalam kapal tu, kapten yang larikan diri. I mean like, oh my god. 국민 여러분께 죄송하고 또 유가족 여러분께 머리 숙여 Pukul 8.30 pagi, seramai 160 orang penumpang telah melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan diri. Kapal SeaWorld mengambil masa sekitar 2 jam setengah untuk tenggelam sepenuhnya. So basically 2 jam ni lama tau. Okay, mereka sepatutnya selamat. Semua penumpang sepatutnya selamat akibat daripada tindakan kapten. Seramai 172 orang penumpang berjaya selamatkan diri sebelum kapal SeaWorld itu betul-betul tenggelam sepenuhnya. Dalam tempoh mencari dan menyelamat masa-masa ni, hanya 265 orang mayat yang dijumpai dan 9 orang mayat yang tidak diketemui pada ketika itu. Waktu kejadian kapal tu sengit macam tu, ada seorang budak ni, murid daripada Dewan High School, dia rakam. Aduh. The teenagers were slow to grasp the danger. Announcements from the crew over the intercom told them to stay where they were, even as the ship was tipping over. Some cracked jokes. One said, "This is fun." Another said, "This is like Titanic," and began to sing. Others realized they were in serious trouble. One asked, "Should I call my mom?" I should say, "Mom, this might be the last words from me." Kapten kapal SeaWorld tu cakap, "Everyone in this ship do not move. Pakai jaket keselamatan dan jangan bergerak." Itu yang mereka cakap dekat semua penumpang dalam kapal tu. Dia pun macam tak tahu apa-apa tau. Mestilah kita akan ikut apa yang pihak profesional ataupun pihak kapal yang arahkan, betul tak? Ada juga yang pelajar perempuan ni, dia ambil video dia dengan kawan-kawan dia. Okey, waktu dalam soal ke dalam mahkamah dekat kapten kapal tu, dia kata kenapa arahkan mereka semua ni untuk stay dekat tempat masing-masing dalam kapal tu. Dia kata kalau tak ada kondisi dan prosedur yang selamat dan tepat, dia takut yang mereka ni akan hanyut. Adalah yang menyoalkan kan, student ni patut ke ikut arahan kapten ataupun ingkar arahan kapten. Kalau Alia lah sebagai student kan, kita ni percaya kepada kapten tu. Kita mesti percaya kepada yang profesional tentang kapal. Okay, kita of course akan ikut apa yang arahan yang kapten kapal cakap. Tapi yang menjadi terbuktinya, orang-orang yang selamat adalah orang yang ingkar arahan kapten tu. Faham tak? Dia pun sanggup terjun dalam air yang sejuk tu semata-mata dia nak selamatkan diri dia. Dia nak hidup. Yang peliknya, selepas kejadian tu berlaku, kapal tu tenggelam. Okey, ada berita yang cakap yang semuanya penumpang selamat. Okey, all the student, all the anak kapal and crew semua selamat. Itu yang menjadi peliknya. What happened? Apa yang mereka nak sembunyikan? Benda dah terang-terang. Mereka jumpa baju, jumpa telefon budak tu, jumpa video dalam telefon tu. Ada yang text parent mereka cakap saying goodbye apa semua. Memang sedih gila. And then mereka ambil masa 3 bulan untuk cari mayat-mayat dalam kapal tu. Ada lagi yang 5 orang
yang masih tak jumpa lagi mayat dia. Sehingga hari ini 5 mayat lagi tak dapat diketemui. Okey. Selepas berminggu-minggu, bertahun-tahun, lama 3 tahun, pihak kerajaan Korea setuju untuk angkat kapal tu ke atas darat. A ton vessel is no small feat. Divers have slipped as many as 66 cables beneath the sail of the vessel. But the effort has been slow because of strong sea currents and complications when the ferry began rubbing against some of the... After a tense week of salvage work to bring the ferry up above the surface and safely onto a semi-submersible ship, the operation has hit a pause for now as workers wait for water and leftover oil to naturally drain out of the vessel, which is expected to take at least 2 to 4 days. And then masa ni, tengok satu video tu, semua parent-parent yang kehilangan anak mereka, parent dia duduk kat pagar tu, dia cakap something like this. 왜못 들어가게 해요? 우리는 오는 게 왜 못 들어가? 3년을 기다렸는데 이 나라 얼마나 기다렸는데 이렇게 막아요 우리를. 뭘 밝혀줘야지. 기다리다 죽었다고 애들 다 기다리다 죽었다고. 기다리다 죽었다고. 기다리다가 죽었어. 뭘 기다려 죽어. 이분들 다 쳐요. Sekarang kita masuk kepada punca tenggelamnya kapal SeaWorld. Siasatan demi siasatan dan kesilapan manusia yang telah menjadikan punca utama tenggelamnya kapal. Kesilapan ini bukan sahaja menyebabkan kapal itu tenggelam, tapi juga menyebabkan jumlah korban yang sangat tinggi disebabkan tragedi ini. Menurut laporan rasmi, kesilapan terbesar dan utama adalah percubaan untuk membelok kapal secara tiba-tiba, secara yang tidak munasabah, yang menyebabkan kapal itu condong sebelum terbalik. Punca yang kedua adalah berat yang berlebihan. Para penyiasat telah mendapati bahawa beban muatan telah melebihi yang sepatutnya. Kapal SeaWorld membawa muatan kargo sebanyak 2,142 tan, 3 kali ganda tinggi, iaitu sepatutnya mereka perlu bawa adalah 1,077 tan, tapi mereka bawa lebih. Ini menyebabkan kapal itu mudah terbalik. Punca yang seterusnya adalah salah komunikasi. Panggilan kecemasan pertama yang dibuat adalah daripada seorang pelajar lelaki yang menggunakan telefon bimbit. Namun beberapa minit kemudian barulah anak kapal membuat panggilan kecemasan. Itu pun kepada pihak berkuasa di Pulau Jeju, iaitu destinasi mereka. Mereka sepatutnya membuat panggilan kecemasan kepada pihak yang lebih hampir dengan tempat kejadian. Waran tangkap telah dikeluarkan kepada pengendali keselamatan muatan dan pemeriksaan kapal. Selain itu, 15 orang anak kapal dan kapten kapal juga ditahan kerana sikap cuai. Mahkamah daerah telah menjatuhkan hukuman penjara selama 36 tahun kepada kapten kapal. Hakim mengatakan bahawa kapten kapal bukan satu-satunya orang yang bertanggungjawab atas kematian mangsa tragedi kapal SeaWorld. Ketua jurutera kapal SeaWorld pula dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. 13 orang anak kapal yang lain dijatuhkan hukuman sehingga 20 tahun penjara atas tuduhan mengabaikan undang-undang maritim. CEO syarikat kargo juga didapati bersalah kerana membawa muatan lebih daripada sepatutnya dan dipenjarakan 30 tahun. 6 orang pekerja syarikat itu juga dijatuhkan hukuman penjara. Setelah membuat rayuan pada tahun 2015, hukuman kapten kapal dikurangkan kepada 25 tahun, manakala 13 orang anak kapal yang lain dikurangkan kepada 12 tahun. Hukuman kepada jurutera telah dikurangkan kepada 10 tahun dan CEO syarikat kargo telah dikurangkan sebanyak 7 tahun penjara sahaja. 밝힐 수도 있겠다. 왜 이것을 감추려고 했냐? Kita dapat belajar daripada kisah ini adalah kapal tu tidak sepatutnya diubah suai untuk muatan yang berlebihan kerana nak untung yang banyak. Media tempatan melaporkan bahawa pihak berkuasa tidak melakukan
operasi mencari dan menyelamat yang tepat ketika kemalangan itu berlaku. Anak-anak kapal tidak diberikan latihan yang sewajarnya menguruskan bencana yang berlaku ketika itu. Kapten kapal tidak mengarah penumpang-penumpang untuk mengosongkan kapal itu. Sebaliknya menyuruh penumpang itu untuk stay dalam kapal tu, yang menjadi bahaya sangat sampai kan mereka menjadi mangsa. Anak-anak murid ini dididik untuk mendengar cakap orang, tapi bila dia dengar lain pula yang jadi, betul tak? Countless other stories of heroes who put others' lives before theirs. Choi Hae-jung was a teacher at Tanwon High School, which is where the more than 320 students on the ferry were enrolled. Recalled how Park Ji-young helped them find their way to safety as the ship began to sink, telling them to head for the fourth. After saving you, I will get out. The crew goes out last, Park told them, not keeping a life jacket for herself. Inside, there were still nearly 300 people who hadn't found a way out. But it was too late. The ship took less than 2 hours to fully capsize. Floating face down, she was dead. Park Ji-young was a member of the crew who reportedly saved around 50 passengers before she died, handing them life vests without leaving one for herself. Apa pendapat hampa? Kalau hampa berada dalam situasi macam tu, tolong komen kat bawah. Dan apa-apa tambahan daripada kisah ni, tolong komen kat bawah juga kalau hampa tahu. Okay, sama-sama lah kita belajar daripada kisah ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT. Don't forget to like and subscribe. Okay, thank you. Itu saja daripada Alia. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti. Bye. 책을 세워서 잘 구해라. 이런 지시를 받은 적이 있습니까? 기억이 없습니다. 기억이 없습니다. 고위 공무원들한테 묻겠습니다. 저희는 그 당시에 생각이 다 나요. 잊을 수 없고 뼈에 삼키는데 사회 지도층이신 고위 공무원께서는 왜 모르고 왜 기억이 안 나는지. Movies, songs, and books have been published. These are all efforts to never let a tragedy like this to occur again.